Saya yang telah mencari nama yang dianggap agak sesuai, mungkin ingat sejarah lampau ada waktu dulu dipanggil Perikatan, tapi sebenarnya tidak ada kaitan dengan itu. Maka kita gabungkan Perikatan Nasional dengan tujuan ia menjadi suatu apa yang disebutkan sebagai Grand Coalition yang Tuan Guru pun sebutkan tadi. Bukan selepas pilihan raya macam mana biasa, tetapi luar biasanya ialah selepas pilihan raya, tempoh 2 tahun berlaku krisis, maka terbentuklah sebuah kerajaan yang ianya adalah berpandukan pada Perlembagaan Persekutuan. Saya nyatakan ini sebuah fakta-fakta yang semua sudah maklum. Jadi oleh sebab itu kerajaan ini tidak mempunyai manifesto. Bagus juga tidak ada manifesto. Boleh buat apa saja yang saya suka. Pasal ada yang dahulu ada manifesto tapi tak dapat dilaksanakan disebabkan tak jangka dia menang pilihan raya pada waktu itu. Cerita yang lalu lah. Ataupun bentuk aku janji yang biasanya dibentangkan pada rakyat semasa kempen pilihan raya. Jadi tanpa manifesto saya fikir agak juga sukar untuk saudara dan saudari nak menilai pencapaian kerajaan. Pasal tidak ada satu benchmark. Tak tahulah dalam perbincangan pada hari ini tak berapa benchmark yang digunakan. Yang ini dah sampai 80% ke ini baru 30%. Wallahualam. Janji-janji mana pula yang telah pun tertunai? Kerana saya tak pernah berjanji, tapi saya tunaikan juga walaupun tak dijanjikan. Dan ini telah pun kita tidak boleh kita senaraikan. Namun ini tidak bermakna bahawa saya boleh melakukan apa saja secara sewenang-wenangnya. Tak ada manifesto ini bukan bermakna tiada kebertanggungjawaban ataupun accountability kepada rakyat. Saya fikir itu agak paling utama. Ini accountability sebagai seorang pemimpin bagi saya adalah penting dan memang mesti ada. Sebagai seorang Muslim, saya memang berpegang teguh kepada apa yang Rasulullah sebutkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Begitulah agaknya. Setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin. Jadi saya terima jawatan Perdana Menteri dengan menggalas suatu amanah yang besar di atas bahu saya. Saya rasa saya bertanggungjawab kepada rakyat. Menteri-menteri yang saya juga lantik, termasuk juga Pak Duta gitu, khususnya untuk merapatkan hubungan kita dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, juga bertanggungjawab kepada rakyat. Dan ini bermakna jika kami gagal untuk memikul amanah kepada rakyat dengan cara yang sebaiknya, pastinya kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti di dunia ini oleh rakyat jelata. Ini prinsip yang paling utama yang saya pegang apabila saya menjadi Perdana Menteri. Sebab itu kerajaan Perikatan Nasional sebaik saja dibentuk terus berfungsi sebagai sebuah kerajaan yang bekerja siang dan malam untuk membela rakyat. Saya sebutkan biasa dalam ucapan saya, it's a functional government, a functional cabinet. Dan kami tak ada masa untuk berbulan madu walaupun dah 6 bulan. No rest. Tak ada waktu honeymoon sebenarnya. We work as a functioning government from the word go. Dan krisis getir yang menguji kebertanggungjawaban kerajaan Perikatan Nasional kepada rakyat ialah COVID-19. Dan dalam keadaan ini saya tidak boleh
membiarkan rakyat kita hidup dalam keadaan susah, merempat, kelaparan, tidak ada makanan, tak dapat pendapatan. Ini satu yang serius. I have to ensure that all of you have roof on your head and food on your table. Sebab itu saya telah minta Menteri Keuangan pada waktu itu yang ada sekarang ini supaya cari duit. Berapa banyak yang ada. Pentadbiran PS dahulu mengumumkan pakej ransangan 20 bilion. Cukup besar lah tu waktu itu. Tapi saya tak dapat nak sampai hati kata nak beritahu rakyat yang kerajaan tak ada duit. Orang tak percaya kalau sekarang pun saya kata tak ada duit, macam mana boleh dapat cari duit? Tapi Menteri Keuangan saya, Tengku Zafrul, beritahu, dia kata, yes sir, we have the money. Saya tak tanya awak curi ke apa. Karena kita perlukan satu jumlah yang memang besar. Dan sekarang tuan-tuan pun sudah tahu berapa jumlah. 295 bilion. Pakej suntikan fiskal saja 45 bilion. Ini tak pernah berlaku, tetapi bagi kita itu suatu langkah yang amat diperlukan dalam keadaan ekonomi kita yang hampir rosak dan musnah. Dan wang inilah yang digunakan oleh kerajaan untuk menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada rakyat melalui pakej-pakej ransangan ekonomi yang semuanya saya sebut tadi adalah satu nilai yang besar, 295 bilion. Dan saya kira ramai yang telah pun mendapat manfaat daripadanya. Saya turun sebagai contoh baru ini ke Sabah dan pergi ke banyak tempat, termasuklah di Sandakan, turun ke bawah, jumpa dengan ramai pengusaha, orang biasa, dan bagaimana mereka dah dapat bantuan.